Isu pembakaran Al-Quran ini perlu dijadikan bukan sahaja titik tolak untuk kita memberi reaksi ataupun protes, tetapi kita mengambil satu langkah ke belakang melihat apa sebenarnya, kenapa perkara ini boleh berlaku lagi. Kenapa kita perlu faham di sebalik cerita pembakaran Al-Quran oleh seorang warga Sweden? Bagi saya, ini bukan satu masalah biasa. Ini masalah yang sangat fundamental yang perlu dipahami kerana saya telah lihat ketidakfahaman, kesalahfahaman oleh banyak peringkat. Malah tidak keterlaluan kalau saya katakan mereka menggunakan asas yang salah. Kononnya menghalalkan pembakaran tersebut kononnya di atas asas hak asasi manusia. Apa yang berlaku baru-baru ini ialah seorang warga daripada Sweden telah kali ketiga telah membakar Al-Quran secara berulang kali, walaupun ianya telah diprotes keras oleh semua warga, bukan sahaja warga Islam, malah warga bukan Islam yang faham isu tersebut berkali-kali. Dan di sini kenapa isu ini perlu diangkat? Kerana bagi saya, kalau kita sebagai orang Islam, warga dunia yang betul-betul faham hak asasi, tidak mengangkat isu ini, memprotes isu ini, bagi saya ada sesuatu yang tidak beres yang perlu saya perjelaskan pada kali ini. Pertama, kita perlu melihat kenapa perlu Al-Quran ini dibakar. Bagi saya tidak ada satu sebab melainkan dia punya satu motif yang tidak benar. Kenapa? Pertama sekali, apabila ianya kali pertama dia dibuat, ia telah mendapat protes semua warga dunia, malah tidak keterlaluan kalau saya katakan di negara-negara lain seperti Pakistan, India dan sebagainya, protesnya sangat hebat. Jadi bagi saya, kalau kita yang mementingkan public order, ketenteraman awam, bagi saya ini ialah tanggungjawab mana-mana saja kerajaan. So dalam konteks ini, saya menekankan tanggungjawab kerajaan Sweden untuk menguruskan perkara ini agar ianya tidak menjadi satu perkara baru di dunia yang akan menyumbang kepada perkara-perkara ekstrim yang lain. Pertama, apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan Sweden? Pada saya, kerajaan Sweden perlu mengatakan bahawa perkara ini ialah satu perkara yang salah. Sama ada ia salah dari segi jenayah, salah dari segi administrasi dan sebagainya, tetapi ianya satu perkara yang salah. Dan ianya perlu diambil tindakan. Persoalannya, adakah tindakan diambil? Bagi saya, tidak. Jadi bagi saya menyokong sepenuhnya apabila baru-baru ini kerajaan Malaysia, PMX sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menunjuk protes yang keras melalui kenyataan beliau. Dan baru-baru ini saya juga menyokong penuh apabila Kementerian Luar memanggil Duta Sweden ke Wisma Putra untuk menjelaskan keadaan sebenar. Okey, persoalan dia sekarang ni, apa jawapan atau asas yang digunakan oleh kerajaan Sweden atau warga Sweden? Mereka mengatakan perkara ini boleh dilakukan kononnya atas dasar hak asasi manusia. Jom kita lihat apa sebenarnya maksud hak asasi manusia. Okey, saya kebetulan belajar mengenai hak asasi manusia dan juga merupakan pengamal undang-undang hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara sejarah, secara falsafahnya bermaksud untuk mempertahankan warga mana-mana negara daripada penindasan atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyat oleh kerajaan. So dalam konteks ini, kerajaan Sweden perlu melihat bahawa mereka telah tidak menggunakan kuasa mereka yang betul dan malah menyalahgunakan kuasa mereka dengan membenarkan perkara-perkara anarki sebegini berlaku di dalam ruang awam sehingga menyebabkan satu mudarat baru terhadap warga dunia. So bagi saya dalam konteks ini, itu bukanlah hak asasi manusia. Ia hanya merupakan satu tindakan sikap mewujudkan kerosakan di dalam masyarakat. Bagi saya is a mischievous act oleh warga Sweden. So kalau merupakan satu perkara mischievous, ianya perlu diambil tindakan secara perundangan. Salah satunya ialah tindakan jenayah. Jadi dalam konteks ini saya menafikan bahawa ia merupakan satu asas hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya hak asasi manusia dalam konteks yang betul ni sebagaimana?
Hak asasi manusia ini ialah pertama sekali rakyat yang mana tidak mempunyai ruang kebebasan suaranya telah disempitkan oleh kerajaan. Haknya untuk bersuara, haknya untuk berkumpul. Itulah baru dikatakan hak asasi manusia perlu dipertahankan, malah dipromosikan. Tapi dalam konteks ini di Sweden, hak asasi manusia itu wujud dan malah disalahgunakan oleh warga tersebut. Sebab itu, satu ketika dulu ketika saya di parlimen, ketika itu di era reformasi, saya pernah melihat ada seorang ahli parlimen daripada kerajaan, backbencher ketika itu, bangun di dalam parlimen mengatakan, kenapa kita hanya membincangkan hak asasi manusia para aktivis, iaitu para demonstran yang kononnya diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Kenapa kita juga tidak membincangkan hak asasi manusia pihak penguasa, pihak polis dan sebagainya, yang kononnya pada ketika itu juga telah menjadi mangsa apabila berlaku demonstrasi. Ini saya nak betulkan konsep. Konsep hak asasi manusia bukan untuk mempertahankan hak kerajaan. Konsep hak asasi manusia untuk mempertahankan hak warga apabila berlaku akses berlebihan, penyalahgunaan kuasa oleh pihak kerajaan. So dalam konteks ini, kalau kita berbahas mengenai falsafah hak asasi manusia, ia merujuk kepada hak rakyat yang perlu dipertahankan disebabkan oleh penyalahgunaan kuasa oleh pihak kerajaan. So jadi dalam konteks ini, saya katakan pendidikan hak asasi manusia perlu lagi dipertingkatkan agar warga Malaysia dapat memahami apa yang sebenarnya hak asasi manusia yang sepatutnya diamalkan. So akhir sekali saya berpandangan isu pembakaran Al-Quran ini perlu dijadikan bukan sahaja titik tolak untuk kita memberi reaksi ataupun protes, tapi kita mengambil satu langkah ke belakang melihat apa sebenarnya kenapa perkara ini boleh berlaku lagi. Satu, terdapatnya kekhilafan, kesalahfahaman mengenai hak asasi manusia di kalangan pemerintah, warga dunia dan maupun pihak warga di dalaman juga. Kedua, kita perlu belajar bahawa perkara ini perlu dibuat dengan cepat kerana di era sosial media ini perkara tersebut dapat menular dengan sangat cepat. Bayangkan yang menular itu ialah kekhilafan, kesalahfahaman, bukan kefahaman. Jadi saya rasa ini tidak menyumbang kepada pembentukan warga dunia yang aman dan damai. Dan akhir sekali, saya mengatakan di Malaysia sendiri, peranan Suhakam, peranan institusi pendidikan, peranan NGO-NGO perlu digarapkan agar mereka dapat mendidik masyarakat. Dan akhirnya sekali, kita membentuk masyarakat yang faham hak asasi manusia dan akhirnya sekali kita membina sebuah negara yang aman damai, yang masing-masing menghormati hak masing-masing. Jadi isu ini perlu difahami dengan secara mendalam agar ianya tidak berulang-ulang sehingga tidak memberi manfaat pada siapapun. Terima kasih.